Kesepaduan itu ditakdirkan sebagai penggabungan dua atau beberapa unsur bahagian dan lain-lain yang menjadi satu kesatuan dan bersepadu. Pendek makna bergabung dan bekerjasama. Sinonimnya dalam Islam ialah integrasi. Manakala ilmu pula bermaksud tahu atau usaha untuk mengetahui sesuatu perkara. Justeru, pengertian ilmu dari segi terminologi adalah memberi erti tentang segala pengetahuan atau kebenaran tentang sesuatu yang datang daripada Allah SWT yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya dan alam ciptaannya, termasuklah manusia yang memiliki aspek lahiriah dan batin. Secara umumnya, ilmu ini bermaksud sebagai pengetahuan dan kepandaian mengenai sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut kaedah dan metod tertentu. Justeru, kesepaduan ilmu dalam Islam ditakdirkan sebagai menyatukan pelbagai aspek kehidupan manusia termasuklah aspek fizikal, intelek dan emosi. Istilah epistemologi adalah kata pinjam daripada bahasa Inggeris iaitu epistemology yang berasal daripada gabungan dua perkataan Greek iaitu episteme yang bermaksud pengetahuan dan logos bermaksud ilmu, sains, teori dan perbincangan. Ilmu epistemologi dari sudut terminologi adalah teori falsafah yang terhadap pengetahuan, sesuatu pengetahuan dan apa yang kita tahu. Oleh itu, ilmu falsafah yang kita bincangkan ini mampu untuk menangani persoalan seperti apa yang membenarkan sesuatu kepercayaan, apa yang diertikan yang kita tahu sesuatu perkara dan bagaimana kita tahu bahawa yang kita ingin tahu. Istilah epistemologi dalam Islam ini merujuk kepada kajian ilmu berdasarkan dua sumber utama iaitu Istilah epistemologi dalam Islam merujuk kepada kajian ilmu berdasarkan dua sumber utama umat Islam iaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Justeru, kesepaduan ilmu menurut epistemologi Islam ini merangkumi ilmu akliyah, ilmu nakliyah, ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah, berkaitan jasmani dan rohani, ilmu duniawi dan ukhrawi, ilmu tentang pembangunan insania secara teori dan praktik. Berdasarkan penjelasan tersebut, kita tahu bahawa epistemologi ialah bidang saintifik yang membincangkan menerangkan asal-usul sumber, kaedah dan proses. Kesepaduan ilmu nakli dan akli. Ilmu nakli merupakan ilmu pengenalan, manakala ilmu akli merupakan ilmu pengetahuan. Secara ringkas, ilmu nakli berasaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ilmu akli pula merujuk kepada segala ilmu yang berasal daripada sumber rasional, logikal dan pemikiran manusia. Penggunaan ilmu wahyu dan akal fikiran secara bersepadu amat digalakkan dalam Islam kerana ia dapat membimbing manusia ke arah ilmu yang benar. Kesimpulannya, kedua-dua ilmu itu perlulah bersepadu dan selari agar ilmu yang kita pelajari itu tidak menyesatkan dan sentiasa mendapat keredaan Allah. Kesepaduan matlamat. Matlamat merupakan sesuatu perkara yang ingin dicapai atau dengan kata lain adalah tujuan. Setiap orang perlu mempunyai matlamat yang jelas dalam apa jua yang mereka lakukan atau ingin dapatkan kerana matlamat ini merupakan suatu perkara yang sangat penting dalam membentuk laluan yang ingin dilalui bagi mendapatkan keredaan Allah. Jadi, kesepaduan matlamat merupakan satu kepentingan di mana kesepaduan ilmu dapat dicapai bersama. Sebagai contoh, kesepaduan ilmu seperti ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah dapat dicapai sekiranya masyarakat mempunyai satu matlamat yang sama seperti untuk memupuk sikap perpaduan dalam kalangan umat Islam bagi mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesepaduan matlamat juga perlu diterapkan di dalam kalangan umat Islam agar dapat mengelakkan pertelikahan sesama umat Islam. Kesepaduan juga dapat menampakkan kekuatan pertalian umat Islam di mata agama lain. Oleh hal yang demikian, perbincangan hendaklah dilakukan bersama semua pihak agar keputusan yang adil serta menyenangi dan menyebelahi kesemua pihak dapat dicapai sekaligus dapat menguatkan lagi semangat umat Islam dalam mencapai sesuatu matlamat. Kesepaduan ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain ialah ilmu agama yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang beragama Islam dan berdosa jika ditinggalkan. Fardu kifayah pula adalah perkara yang wajib dilakukan oleh sebahagian anggota masyarakat dan bukan seluruhnya. Okey, dalam aspek kesatuan ilmu pula, beribadah kepada Allah bukan sahaja dengan melakukan syariat Allah, yakni melakukan fardu ain sahaja, tetapi harus lari dengan keduanya. Ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah adalah bersepadu dan saling melengkapi. Sebagai contoh, seorang peniaga buah mestilah jujur dalam timbangannya dan tidak boleh menipu dengan mengurangkan
sukatan timbangan bagi memperoleh keuntungan yang banyak kerana perbuatan itu tidak amanah dan amat dimukai Allah. Sepaduan teori dan praktikal. Kaedah praktikal memerlukan kemahiran berfikir dan pengaplikasian ilmu teori yang telah dipelajari. Hal ini demikian kerana kesepaduan teori dan praktikal saling berkait dan memerlukan antara satu sama lain. Tanpa teori, kaedah praktikal tidak dapat dijalankan secara efektif. Sebagai contoh, kita tahu bahawa berpuasa sunat dapat memberikan kebaikan. Jadi bila kita berpuasa secara tidak langsung, kita dapat membentuk kepribadian diri ke arah gaya hidup yang lebih sihat. Kesepaduan jeri. J-E-R-I, jeri, merupakan singkatan dari perkataan jasmani, emosi, rohani dan intelek. Jeri merupakan empat aspek penting dalam membentuk kepribadian dan sasiah diri yang baik dalam masyarakat kita pada hari ini. Dengan kesepaduan jeri, masyarakat yang bertamadun, berakal, memiliki nilai murni serta berdaya maju dapat dilahirkan. Contoh kesepaduan jeri, sebagai contoh, tujuan falsafah pendidikan kebangsaan FPK adalah untuk melahirkan model insan yang baik, sempurna dan holistik. Maka konsep kesepaduan jeri perlu diterapkan dalam FPK bagi membangunkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu serta melahirkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Saya akan menjelaskan strategi dalam pelaksanaan ilmu bersepadu masa kini. Seperti mana yang kita tahu, setiap cabaran mempunyai cara menanganinya, dan salah satunya adalah pemeriksaan FPK di semua media pendidikan. Seperti yang mana kita tahu, pendidikan memainkan peranan yang unik dalam meningkatkan kualiti hidup agama seiring dengan peradaban dunia masa kini. Malah, masyarakat umum menyedari bahawa mereka yang tidak mempunyai tahap pendidikan tertentu akan ketinggalan berbanding mereka yang berpendidikan. Tambahan pula, Islam menumpukan kepada perolehan ilmu melalui pendidikan yang sempurna. Menambahkan pendidikan boleh membawa kepada keruntuhan sistem negara. Sehubungan dengan itu, falsafah pendidikan kebangsaan FPK telah dibentuk supaya menjadi tunjang sistem pendidikan Malaysia menyokong usaha pembangunan insan dan mendidik manusia secara seimbang dan holistik. Ini bagi memastikan semua dasar dan pelaksanaan dalam sistem pendidikan berada pada landasan yang sama seperti ditetapkan dalam FPK. Oleh itu, kebincangan dalam membangunkan model insan akan terhapus dengan adanya usaha yang konsisten dan berterusan daripada peringkat akal biologi. Seterusnya adalah strategi pemantapan ilmu dan kaedah pengajaran para pendidik. Pendidikan masa kini memerlukan semua guru bersedia dengan pengetahuan, kemahiran dan sikap profesional dan toleransi. Hal ini kerana setiap seorang yang bergelar guru haruslah memiliki ilmu pengetahuan, pendidikan yang baik dan kemahiran belajar yang berkesan dan kita untuk memastikan pelajar terus berminat dalam belajar. Pembelajaran pula patut dilaksanakan dalam berbagai variasi dan cara, daripada yang paling mudah kepada yang paling kompleks. Proses pembelajaran kurang sempurna tanpa sebarang perantaraan kaedah. Antara kaedah pengajaran ialah interaksi ilmu guru dengan murid, berdiskusi, kemahiran menyoal, kemahiran berfikir arah hakikat, kemahiran memerhati dan kemahiran merenung dan cara bertutur. Sebagai contoh, pembelajaran boleh dicapai tanpa proses pembelajaran yang formal. Ini terbukti apabila semua negara dilanda wabak COVID-19, semua sekolah ditutup dan ini memulakan kebijaksanaan dan kreativiti guru dalam meneruskan sesi pembelajaran menggunakan teknologi terkini seperti Zoom, panggilan video dan Google Form untuk memastikan pembelajaran pelajar tidak ketinggalan. Teknik pengajaran ini sesuai dengan pembelajaran yang bersifat fleksibel yang boleh dilaksanakan di mana-mana dan bila-bila masa. Terusnya adalah penyediaan prasarana oleh kerajaan. Tumpuan wajib diberikan kepada penyediaan dan pembangunan prasarana pendidikan yang terbaik, cekap dan berkesan agar sistem pendidikan kita berupaya melahirkan generasi yang berpengetahuan. Persekitaran pelajaran di sekolah juga telah mengubah cara pelajar belajar. Matlamatnya adalah untuk mewujudkan persekitaran pelajaran yang menyeronokkan dan meningkatkan pencapaian pelajar, termasuk menggunakan bilik darjah untuk aktiviti yang sesuai dan menyediakan ruang khusus. Selain itu, kemudahan seperti amal komputer, bengkel, internet yang baik seharusnya diurus dengan baik agar membolehkan pelajar menyiapkan tugasan, projek dan mencari maklumat. Selain itu, salah satu strategi adalah memperbanyakkan perubahan institusi ilmu. Seperti yang dikatakan oleh Syarif Ali pada tahun 1984, mengutarakan bahawa sistem pendidikan Islam yang sebenar akan menyepadukan semua cabang ilmu pengetahuan ke dalam satu kesepaduan menyeluruh. Ini akan memupuk satu pandangan alam tentang hidup yang lebih komprehensif bagi pelajar. Oleh itu, usaha penyepaduan yang lebih mudah yang dapat kita capai adalah melalui penubuhan institusi ilmu. Institusi ilmu bukan sahaja tempat untuk menasah pelajaran bidang akademik, malah institusi ilmu menggalakkan perkembangan keseluruhan individu. Sebagai contoh, kalian berupaya menghasilkan kesan positif seperti memiliki kebaikan mengawal kehidupan sendiri, berfikir secara kritis dan kreatif dan berhubung dengan orang ramai. Seterusnya adalah peruntukan dana dalam belanjawan negara.
Salah satu pelaburan sosial yang paling penting yang dibuat oleh sebuah negara adalah melalui pendidikan. Hal ini kerana dapat memberi faedah jangka masa yang panjang seperti penjandaan ilmu, kebekalan tenaga kerja dan disiplin serta meningkatkan motivasi pribadi seorang. Kerajaan haruslah membiayai kursus teknikal dan perniagaan yang boleh menambah nilai kepada pengetahuan pelajar. Sebagai contoh, kursus ini ditujukan khusus kepada pelajar lepasan sekolah, terutamanya untuk kanak-kanak daripada golongan kumpulan asnaf yang masih bersekolah. Ini akan meluaskan pandangan mereka untuk membolehkan mereka lebih cenderung dalam kemahiran bagi mengasah bakat di peringkat awal dan dapat membuat perancangan awal setelah menamatkan zaman persekolahannya. Akhir sekali adalah peranan pihak media. Seiring dengan kemajuan teknologi dari semasa ke semasa, media massa telah menjadi wahana utama bagi masyarakat mendapatkan sumber dan maklumat. Media massa boleh mempengaruhi masyarakat dari segi tingkah laku, pemikiran dan budaya. Ia juga memainkan peranan penting dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat kerana ia boleh mempengaruhi minda manusia. Media massa adalah platform terbesar dan paling maju pada hari ini. Jadi, ini adalah peluang yang baik untuk bersuara dengan pendapat masing-masing. Contohnya, maklumat terkini boleh disebarkan melalui akhbar, laman web, blogspot dan media sosial. Pada masa yang sama, ia juga akan menjadi media platform di mana ilmu boleh dikongsi dan isu dan ilmu agama pada masa itu dapat dijelaskan. Selain itu, kebanyakan orang memiliki akaun media sosial seperti Twitter, Instagram, maka kita perlu memanfaatkan peluang ini sebenarnya. Selain itu, kita sedia maklum bahawa penyebaran dan perkembangan teknologi media seperti yang kita faham hari ini tidak wujud pada zaman awal Islam. Namun, ajaran Islam menggalakkan setiap orang bertindak sebagai proksi dengan melakukan kerja dakwah secara tempatan. Dengan dakwah ini, penggiat media akan memainkan peranan penting sebagai facilitator atau alat dalam penyebaran dakwah mengajak manusia mengabadikan diri kepada Allah SWT. Kesepaduan ilmu dalam Islam ditarifkan sebagai menyatupadukan pelbagai aspek kehidupan manusia, merangkumi aspek jasmani, rohani, intelek dan emosi. Falsafah kesepaduan ilmu dalam Islam pula bertunjangkan kepada konsep ilmu dan amal, iaitu penggabungan dan kesepaduan ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah serta ilmu nakliyah dan ilmu akliyah. Manakala kaedahnya ialah penyaluran ilmu dari hati dan kemudian hati yang mendidik akal. Apabila kita mementingkan kesepaduan ilmu ini, kita dapat membentuk insan kamil, di mana istilah insan kamil adalah istilah yang muncul dan tersebar dalam ilmu tasawuf. Istilah insan kamil boleh dibahagikan kepada dua perkataan, iaitu insan dan kamil. Mereka dipinjam daripada bahasa Arab al-insan dan al-kamil yang bermaksud orang yang sempurna. Insan kamil mencerminkan kesempurnaan manusia melalui sebuah proses kognitif yang berlaku antara keseimbangan dan keharmonian hubungan sesama manusia dan latar belakang ketuhanan. Menurut Al-Jiri, melalui pelatihan kerohanian dan kepercayaan gaib dan melalui kedatangan yang maha kuasa di kalangan manusia dalam berbagai peringkat, manusia boleh mencapai identiti penuh atau jati diri mereka. Antara ciri-ciri insan kamil berdasarkan dalam tafsiran agama, pertamanya, berfungsi akalnya secara optimal. Hal ini dimaksudkan apabila akalnya berfungsi secara optimal dan mengerti bahawa bersikap adil, jujur, berakhlak dan segala kebaikan adalah fitrahnya. Seterusnya, insan kamil juga dicirikan oleh fungsi intuisi yang ada dalam dirinya. Intuisi ini dipanggil jiwa manusia ataupun jiwa rasional, menurut Ibn Sina. Menurutnya, jika jiwa manusia yang mempengaruhi seseorang, maka orang itu akan menghampiri kesempurnaan. Seterusnya, kita dapat menjalin hubungan dengan Tuhan, insan dan alam yang sepadu. Allah SWT mencipta alam semesta, terdiri daripada semua jenis makhluk, berakal atau tidak berakal, kecil atau besar, hidup atau mati. Setiap yang diciptakan ini wajib patuh kepada setiap perintahnya. Di sini kita dapat melihat bahawa aturan alam ini mempunyai hubungan yang sangat istimewa antara penciptanya dan mereka yang mengkajinya. Hubungan antara manusia dengan Tuhan disebut sebagai hablum minallah. Hubungan sedia ada merangkumi hubungan fizik dan metafizik, hubungan material dan rohani. Allah SWT menciptakan manusia dengan tujuan mengabdi kepada Allah, iaitu beribadah kepada Allah. Hubungan sesama manusia dipanggil hablum minannas. Masyarakat Islam adalah masyarakat sejagat. Islam terbuka kepada semua orang tanpa mengira jenis warna kulit, bahasa, bangsa atau adat Islam dan tidak terhad kepada mana-mana kawasan geografi. Akhir sekali, hubungan manusia dengan alam yang sepadu di mana manusia dilantik oleh Allah SWT sebagai khalifah untuk kesejahteraan alam ini. Manusia diharapkan mempunyai sifat belas kasihan dan rasa kasih sayang terhadap sesama makhluk bahkan haiwan. Seterusnya, mewujudkan pembangunan yang seimbang. Pembangunan insan ialah proses pembentukan manusia yang seimbang dan menyeluruh. Ia termasuk aspek fizikal, emosi, mental, intelek dan sosial untuk kepentingan di dunia dan akhirat. Proses pertumbuhan manusia mengutamakan usaha yang konsisten dan berterusan untuk memastikan tiada kesilapan berlaku pada mana-mana peringkat pelaksanaan. Pembangunan manusia dalam konteks Islam membawa kepada tamadun yang seimbang, tamadun yang mementingkan kesejahteraan hidup, dunia dan akhirat. Secara umumnya, matlamat pembangunan dalam Islam boleh dilihat dalam beberapa konteks. Antaranya, pembangunan pribadi dan potensi manusia berlaku apabila seseorang itu mengikut sepenuhnya ajaran Islam dan mengamalkan Islam sebagai cara hidup.
Islam menekankan kesejahteraan dalam semua bidang ekonomi, sosial dan politik. Kualiti hidup yang diingini boleh dicapai melalui 3 cara, iaitu mewujudkan peluang pekerjaan dan mewujudkan jaminan sosial berskala besar, khususnya kepada golongan yang tidak berkemampuan ataupun kurang berkemampuan. Contohnya agihan zakat. Agihan zakat ini dapat merampakkan jurang ketidaksamaan dalam komuniti, pengagihan pendapatan dan kekayaan mestilah sama. Akhir sekali, kelestarian alam di mana Islam mengajar kita beberapa prinsip yang berkaitan dengan penjagaan alam sekitar dan pengurusan sumber Islam. Antaranya, pertama sekali, sistem semula jadi alam itu lengkap sempurna. Seterusnya, alam ini diciptakan untuk manusia, sumber alam mencukupi untuk manusia, sumber alam perlu diurus dengan adil, larangan melakukan kerosakan alam sekitar akibat perbuatan manusia sendiri, dan akhir sekali sikap tamak manusia menjadi punca kerosakan. Pembangunan lestari mesti mengambil kira 3 lingkungan utama, iaitu ekonomi, sosial dan alam sekitar. Ketiga elemen ini akan dipandu oleh kerangka Islam sebagai asas terpenting. Dalam bahasa yang mudahnya, setiap kegiatan ekonomi ataupun pembangunan yang mapan mestilah memberi manfaat kepada masyarakat tanpa menjejaskan alam sekitar. Cabaran dalam pelaksanaan ilmu bersepadu pada masa kini yang pertama adalah serangan pemikiran sekular. Menurut Kamus Dewan, sekular adalah fahaman atau pendirian yang menolak agama dan juga ciri-ciri keagamaan dalam kehidupan mereka. Mereka menganggap bahawa Tuhan tidak mempunyai hak sama sekali dalam menentukan kehidupan mereka. Sebenarnya, sekular ini tidak lagi asing seperti yang dapat kita lihat pada masa kini. Kita juga hidup dalam kebebasan. Anak muda yang bebas pergi ke sana sini, pergi konsert, yang bergaul bebas, dan kita juga sebagai rakyat Malaysia yang mereka merayakan agama lain sebagai tanda toleransi kita terhadap mereka. Sedangkan kita tidak boleh kerana itu dianggap kita menerima agama lain selain agama Islam. Seterusnya adalah budaya exam oriented. Sistem pendidikan di Malaysia pada masa kini sudah lagi tidak asing dengan pendidikan berorientasikan peperiksaan, iaitu tahap pencapaian seseorang pelajar akan dilihat berdasarkan keputusan peperiksaan yang mereka peroleh. Keputusan yang baik menunjukkan bahawa pelajar itu cemerlang, manakala rendah adalah pelajar itu lemah dalam pelajaran, iaitu perlukan bimbingan. Bukan untuk menolak peperiksaan dalam pendidikan, hanya ada baik bagi pelajar. Hal ini kerana dapat menyediakan persekitaran yang adil dan peluang yang sama rata untuk belajar daripada keluarga yang berbeza dengan latar belakang yang berbeza, dan ia boleh dilaksanakan dalam menilai keputusan pendidikan di antara pelbagai kawasan seperti kawasan luar bandar dan juga bandar. Namun, matlamat peperiksaan itu diwujudkan sudah menjadi tidak selalu dengan matlamat sebenar. Jika kita lihat pada peringkat universiti, sebahagian besar remaja pada masa kini menyambung pelajaran hanya kerana dengan adanya ijazah akan memudahkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Perubahan besar dan pesat dalam dimensi ekonomi, budaya dan politik adalah cabaran utama yang dihadapi oleh rakyat Malaysia. Memang tidak dinafikan cabaran itu wujud dan telah lama dibincangkan. Namun, perkembangan semasa dijangka menjadi lebih besar dan penting dengan sumbangan teknologi baharu. Sistem pendidikan dalam negara juga tidak terkecuali daripada cabaran semasa yang memerlukan tindakan menyeluruh bagi memastikan masyarakat mendapat kualiti pendidikan yang sama seperti pendidikan di luar negara. Oleh itu, kita mesti melahirkan generasi yang mampu berfikir dan bertindak mengikut peluang dan teknologi global terkini yang berguna menghadapi gelombang perkembangan dan perubahan semasa. Sifat mementingkan diri atau sifat yang sentiasa mengutamakan diri sendiri dalam melaksanakan sesuatu perkara demi mendapatkan keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri tanpa memikirkan tentang perkara yang dilakukan itu akan mendatangkan mudarat kepada orang lain maupun tidak. Sifat ini merupakan salah satu sifat mazmumah, iaitu sifat kecil yang patut dihindari kerana pada akhirnya akan memberikan impak yang buruk kepada diri sendiri. Dalam visi untuk mencapai sesebuah yang maju, sebagai seorang manusia yang berilmu dan berwawasan, tidak sewajarnya mempunyai sifat sedemikian, malah sifat yang perlu diterapkan adalah sifat dan usaha yang tinggi, iaitu sentiasa berusaha untuk mendapatkan hasil yang baik. Secara rumusnya, dalam pembinaan generasi dan bangsa yang hebat memerlukan ilmu yang bersepadu. Justeru, kesepaduan ilmu dalam Islam merupakan tonggak utama dalam pembangunan insan ke arah yang lebih baik. Terdapat 1001 pilihan, termasuklah kaedahnya ditawarkan oleh penyelidik dan tokoh terdahulu. Ini dapat disimpulkan bahawa kepercayaan konsep ilmu adalah faktor yang menyumbang kepada penghayatan akhlak seseorang individu dan masyarakat. Selain itu, kesepaduan ilmu juga telah membuka laluan kepada individu masa kini untuk mendapatkan lebih banyak maklumat. Matlamatnya adalah untuk menjadikan maklumat pendidik sebagai alat utama untuk menarik bakat yang boleh menyumbang kepada diri masyarakat dan negara.
Oleh itu, maklumat yang diperoleh hendaklah sentiasa diamalkan dan digunakan dengan sebaik mungkin demi mengekalkan perpaduan di kalangan umat Islam dan membawa kepada duniawi dan rohani. Akhir kata, hidup tanpa agama adalah lumpur, hidup tanpa ilmu pengetahuan adalah buta. Sekian, terima kasih.